Okey. Jadi saya minta maaf saudara Yahman Hassan, saudara Kamal Zaman. Line saya ni saudara Halim di hack. Apa nak buat saudara? Begitulah keadaannya. Jadi siapa-siapa, apakah suara saya anda dengar? Siapa yang mendengar suara saya ni, sila beri komen. Saya menanti teman-teman untuk hadir. Tak nampak pula lagi ni. Aduhai. Itulah keadaannya saudara. Saya minta maaf saudara Kamal Zaman, saudara Halim. Dalam saat-saat ini nampak gayanya tak nampak lah saya punya komen-komen kawan. Saya nak tengok komen kawan juga, tapi tak ada seorang pun muncul lagi. Saya yakin ada yang komen tapi tak ada ni. Di mana mereka? Di mana teman saya? Di manakah teman-temanku? Aduh, hai. Oh, di mana teman-teman? Aduh, saya minta maaf lah saudara. Anda punya komen saya tak boleh baca malam ini. Saya minta maaf. Live saya ini terganggu teruk. Bagaimanapun yang ini saya gunakan line telefon saya. Ya saudara Kamal Zaman. Baik saudara, saya terus masuk kepada laporan kita. Bahawa hari ini tanggal 5 Mac hari Sabtu saudara, iaitu 31 hari lagi. 31 hari lagi kita akan menanti kehadiran Ramadan Al-Mubarak saudara. Dan hari ini merupakan hari yang ke-715. Bumi kita ini diserang oleh virus corona. Saya pun tak tahu macam mana saya punya live pun nampaknya macam diserang oleh mereka. Bagaimanapun saya terus melaporkan bahawa jumlah jangkitan sudah meningkat kepada 33,209 orang semalam. Artinya jumlah jangkitan sudah 3,561,766 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona saudara. Jumlah kematian sudah 33,108 orang. Saudara Wak Rafi, saya ada di Johor Bahru saudara. Saya baca sepintas lalu tentang keadaan di negeri. Di Perlis semalam jangkitan 270, di Kedah 3,060 tinggi. Di Pulau Pinang 2,592, di Perak 1,544. Cuma di Selangor terlalu tinggi ya. Selangor ada 8,897. Artinya di negeri Selangor, teman-teman Facebook saya minta maaf saya tak dapat baca komen saudara sebab tak appear pun. Ada something wrong with my line. Jadi kita nampaknya one way traffic lah. Saya memberi pencerahan hanya secara berterusan saya sahaja. Cuma kalau nak komen sila masuk ke ini Instagram. Saudara subscribe dekat Instagram Amir Hijaz Fan. Di situ saudara boleh buat komen. InsyaAllah saya akan baca apa yang anda ingin persoalkan atau sebarang persoalan ya saudara. Dan di Kedah, di Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah persekutuan juga amat mengerikan apabila jangkitan di wilayah persekutuan adalah 4,105 orang saudara. Di Putrajaya 187, Negeri Sembilan 1,639, Melaka 741. Di Johor, saya melihat bahawa Johor sudah pun hampir dengan musim pilihan rayanya, tetapi jangkitan virus corona tiba-tiba mencanak daripada 1,979 kepada 2,359 orang. Saudara, kalau saudara mau komen sila masuk ke Instagram saudara ya. Sebab Facebook saya tak dapat baca, saya minta maaf. Kemudian di Pahang ada 1,535 jangkitan, di Terengganu 938, di Kelantan ada 1,572, di Sabah nampaknya ada turun banyak penurunannya. Di Sabah iaitu 2,171, Labuan 266. Cuma yang saya lihat di Sarawak, Sarawak ni nampaknya tinggi. Tiba-tiba saja di Sarawak sudah pun mencapai angka 1,000. Sedangkan minggu lalu cuma sekadar 30, 20 orang. Hari ini di Sarawak 1,333. Itulah laporan yang disampaikan kepada saya oleh saudara Rio, saudara Yusri, saudara Norai Som, yang dalam Instagram. Yang dalam Facebook saya tak baca. Jadi mungkin konsentrasi saya hari ini agak terganggu. Saya minta maaf bila saya tengok line saya terganggu ni. Memang tujuan mereka mengganggu saya. Ganggulah selagi mana yang anda mampu.
Baik saudara, jadi artinya untuk setakat 5 hari ini, 4 hari ya saudara, jumlah jangkitan dilaporkan kepada saya adalah 119,000. Saudara, 119,030 orang. Itulah laporan kedudukan virus corona. Baik saudara, kita masuk naluri kehidupan. Kita bermula dengan sedikit pesanan untuk kita hadamkan bersama, iaitu sebenarnya saudara ada 4 janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Iaitu pertama sekali, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kalian. Ayat ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Begitu juga ayat yang kedua, iaitu ingatlah kepadaku, kata Allah SWT, nescaya aku akan ingat kepada kalian. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Yang ketiga, berdoalah. Ini saudara kena faham ya. Berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan doa kalian. Artinya bila kita berdoa, insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita. Ini terdapat dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Dan tidaklah Allah mengazabkan mereka selama mereka memohon ampun, memohon keampunan. Artinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam ayat yang ke-33 dari surah Al-Anfal. Itu jadi saudara, 4 perkara harus kita pegang, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Ya, Saudara Abdul Manap, Saudara Manpol, begitu juga No Kiki. Saudara, baik, usai naluri kehidupan, kita masuk mutiara kata. Mutiara kata kiriman saudara Hibirasan, katanya bahawa aku tidak gentar menghadapi pasukan tentera walaupun dipimpin oleh seorang panglima sehebat singa yang berjuang. Namun yang aku takut, yang paling aku bimbang adalah tentera kambing yang dipimpin oleh singa. Artinya aku tidak menghadapi pasukan tentera sehebat singa berjuang jika ia dipimpin oleh pemimpinnya kambing. Tetapi menjadi ketakutanku, paling aku takut dan paling bimbang apabila tentera kambing itu dipimpin oleh singa. Jadi kita mengharapkan hadirnya pemimpin seperti singa, bukan kambing. Kalau tentera pun hebat macam mana pun, kalau pemimpinnya kambing, jadi kambinglah urusan peperangan itu, saudara. Pasti kalah, pasti tewas. Ini adalah kata-kata pinjaman daripada Alexander the Great. Aku tidak gentar menghadapi pasukan tentera sehebat singa berjuang jika ia dipimpin oleh seekor kambing. Yang paling aku takut dan bimbang adalah tentera kambing yang dipimpin oleh singa. Itu sekadar mutiara kata kita hari ini. Dan seperti biasa saudara, saya memulakan dengan bicara kita salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpangan pekerja RM10,000 secara tuntas. Masih lagi belum ada perkabaran, masih belum ada lagi kenyataan daripada Kementerian Kewangan maupun daripada kumpulan wang simpangan pekerja tentang untung nasib warga pekerja yang mahu mengeluarkan wang mereka. Bukan wang kerajaan, bukan wang milik menteri. Ini wang milik mereka yang mereka tabung sendiri. Pun susah nak dapat. Apa nak jadi saya pun tak faham. Saban malam saya menyatakan persoalan ini. Saban hari juga Ketua Pergerakan Pemuda menjerit bagai nak gerak. Saban hari juga Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO Datuk Zahid dan juga Datuk Seri Najib mahukan supaya pengeluaran ini dilaksanakan. Masih lagi tidak dilayan. Sebab itu saya katakan perlulah dalam keadaan begini, rasa-rasanya kita perlu mempunyai kerajaan yang kita sendiri pimpin. Baru mudahlah UMNO mencanaikan urusan di kumpulan wang simpangan pekerja. Berdoalah saudara. Saya tidak dapat apa ya, saudara Hazrul Aidi, waalaikumsalam. Baik, tajuk malam ini adalah kita menggarap impian saudara. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, menggayal puyuh sambil bersembang, dingin bayunya datang menteru. Pucuk dah layu, elok ditebang, tanam sahaja pokok yang baru. Jadi kalau kita tengok macam di Johor ni, seolah-olah pimpinannya macam dah layu. Kerana kita dalam keadaan yang serba sukar. Jadi tebang ganti yang baru. Kita harapkan hadirnya
kerajaan baru yang akan memimpin negeri Johor ini, saudara. Dan katanya lagi, ajak sepupu membeli rojak sama tapai buah beri. Hendak menipu biarlah bijak, jangan sampai terperangkap diri. Itu kata Pak Nazir, saudara. Nak menipu ni biar bijak. Kalau tak bijak, terperangkap diri sendiri. Ya, saudara Abil Bah binti Join. Itulah keadaan, saudara. Maksud beri itulah buah beri, ya, saudara. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, saudara Nordin Malik. Ini pejuang anak muda di Perak Tengah. Katanya, titik kayu merentas paya, takut bergoyang tidak selesa. Bila pemimpin mengaut kaya, derita rakyat tidak terasa. Ini yang saya laparkan Sabah malam. Kita mencari pemimpin yang benar-benar jitu, benar-benar prihatin dengan kehidupan rakyat. Bukan pemimpin yang membesarkan pembuluk mereka, membesarkan harta diri mereka. Baru naik sekarang ni, Saudara Taha Halim. Saya minta maaf, baru ada line yang Saudara Bakat Ahmad, Saudara Rock Zainal, 10K WSP, tak kata macam mana. Kita ada pemimpin yang tidak prihatin dengan masalah kita, ya, Saudara Rock. Saya berusaha, kita akan menyatakannya. Kemudian kata Saudara ini Nordin Malik lagi, daun kelapa diraut-raut hendak dibuat batang penyapu. Asyik U-turn hendak berpaut, buruk laku sedunia tahu. Ini beliau menegur pemimpin yang selalu main U-turn, sekejap A, sekejap B. Kita ni dalam perjuangan kita tak perlu bersikap sebegitu. Arus perjuangan harus disantuni dengan penuh semangat, ya. Saudara Wak Rafi, jika singgah di Dun Layang-Layang, tinjaulah di PDM Bandar Renggam. InsyaAllah saya akan pergi nanti. Saudara, selepas kita bercakap soal pantun, terima kasih Pak Nazir, terima kasih Saudara Nordin. Kita jangan lupa, saudara, dalam ungkapan pemimpin, kata pemimpin kita terdahulu, saudara, iaitu kita harus mencari pemimpin yang beriman, saudara. Kerana pemimpin iman ini ialah yang teguh iman dan takwanya. Pemimpin ini amatlah dimuliakan dan ditaati oleh masyarakat. Orang tua mengatakan pemimpin iman patut dan layak menjadi ikutan. Atau dikatakan pemimpin iman ini sebagai sebarang kerjanya dilakukan di jalan Allah SWT. Kerana bila kita mempunyai pemimpin iman, jadi perintah agama ia jalankan, petunjuk adat ia tegakkan, undang dibuat ia teguhkan, hatinya bersih, luas pengetahuan, amalnya banyak, jadi tauladan, mulutnya manis, lakukan sopan. Jika dijadikan pemimpin, maka bertuahlah badan. Dijadikan tua, ia dimuliakan. Dijadikan induk, ia dikemukakan. Dijadikan tiang, ia menahan. Dijadikan tudung, ia handalan, ia naungkan. Jadi ia dijadikan contoh sebagai handalan memimpin umat penuh kesentosaan. Ini adalah harapan warga bangsa kita terdahulu. Hadirnya pemimpin hari ini yang ada iman, yang kukuh imannya. Bukan mereka yang meletakkan iman sampingan. Ini yang penting, saudara. Kita sambung lagi malam besok dalam Godong Ilmu, saudara. Baik. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang anda beri. Maka anda harus bertanggungjawab. Bak kata berbidalan, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kerana saya tidak berkemampuan, saudara, untuk memantau kesemua komen-komen ditulis di sini. Jadi saya minta agar saudara berhati-hati. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Lain tak ada, matlamatnya adalah sebagai memberi informasi agar warga kita faham apa itu perkembangan politik semasa. Dan juga, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Barulah selesai masalah. Masalahnya kalau saudara saja saya kena ikut, susah juga jadinya. Ataupun saudara kena ikut saya juga, artinya saya melakukan tindakan yang bersikap diktator. Kita flow of the ideas. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, Syam-Syam, kumpulan WAS dalam kerja 10K atau 5K, kita harus jeritkan juga. Saudara, use LV. Saudara, siang tadi, petang tadi saya berkesempatan pergi ke kawasan Pulai. Di Pulai itu penduduknya, majoritinya bukan Melayu, saudara. Kerana sebab itu pada pilihan raya yang lepas,
Datuk Nur Zazlan Muhammad mewakili Barisan Nasional cuma mampu mendapat 26,523. Saluddin Ayub daripada PKR waktu itu mendapat sokongan daripada Bukan Melayu dan sebagainya. Beliau mengalahkan Datuk Nur Zazlan dengan undinya sebanyak 55,447. Tinggi secara. Bagaimanapun di Perling contoh ya, calon daripada Barisan Nasional cuma dapat 13,000. Tapi Chow Yu Hao, calon daripada DAP, dia dapat 32,592. Itulah aliran pengundi yang lalu. Tapi dapatan saya sejak akhir-akhir ini, sepanjang saya berada di Johor ini, saya melihat bahawa mereka sudah pun mula ada kesedaran untuk make a comeback, untuk memberi laluan ataupun ruang semula kepada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu di kawasan N47 yang saya temui siang tadi, kalau saya ada kesempatan saya berjumpa dengan Datuk Ramli Baharin. Beliau dicalonkan oleh Barisan Nasional, tapi di situ ada 6 corner fight, 6 penyuruh saya, bukan satu, iaitu Nafsiah Khamis. Nafsiah Khamis ini dia bergaduh besar dengan muda sebab dia mengharapkan nak bertanding di Puteri nama tempat itu, di kawasan dalam bahagian Puteri, saya lupa nama tu, dah tua ni saya. Tapi tempat itu digantikan dengan muda. Saya bersempatilah dengan Nafsiah Khamis ni daripada Parti Keadilan yang akhirnya terpaksa dihantar bertanding di kawasan Kepas. Kerana di situ juga Perikatan Nasional meletakkan calonnya Bor Faizah Abdullah dan Parti Pejuang meletakkan Nur Nikman Osman. Sampai itu terdapat 2 calon bebas. Jadi artinya di Kepas ada 6 calon akan mengetap. Sebab itu saya katakan ruang untuk calon Barisan Nasional itu ada. Apabila undi daripada Pakatan Harapan, daripada Pembangkang pecah. Ini yang saya dapat. Saya juga tertarik saudara dengan pandangan daripada saudara Saluddin Ayub, itu timbalan Presiden Amanah. Bila dia mengatakan bahawa dia kesal kerana pengundi-pengundi di Johor ini tidak ambil kisah apabila mereka melontarkan isu rasuah. Betul Tuan Ehsan Sayuti Puteri Wangsa, terima kasih. Begitulah saya bila saudara bagi pandangan, bila saya beri penjelasan, beri komen, saudara membantu saya. Kat saya, I'm not a superman. Kadang-kadang dalam usia sebegini tentulah saya jawab lupa. Terima kasih saudara Tuan Ehsan Sayuti ya. Dan berbalik kepada dengan keadaan yang saya lihat di sini apabila Saluddin Ayub dia kata dia kesal rakyat tidak tertarik hati mendengar isu-isu yang mereka lontarkan, persoalan rasuah dan sebagainya. Sebenarnya saya dah katakan bahawa isu ini rakyat, kalau orang Kedah dia panggil dah mangli. Kalau ini saja dihidangkan, sedangkan rakyat Johor nak tahu apa perancangan kamu, kami telah susah. Saya berjumpa dengan ramai anak-anak muda, saya bertemu dengan toke-toke yang buka kedai, yang tutup kedai. Saya bertemu dengan rakyat, warga yang mereka masih dalam keadaan kesusahan. Sebab itu mereka bertanya, what is your plan to us? Anda nak jadi pemimpin, boleh, tak ada masalah. Sebab dulu pun rakyat sudah memberi mereka kesempatan. Pakatan Harapan yang dipimpin Dr. Mahathir dan sebagainya selama 22 bulan. Apa yang terjadi? Rakyat di Johor ini terkesan yang begitu amat. Begitu juga bila berlakunya peralihan kuasa, kononnya langkah Sheraton dan sebagainya. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin orang Johor yang menjadi Perdana Menteri, tapi rakyat di Johor terkurung, aktiviti ekonomi teruk. Sebab itu saya berjumpa dengan teman-teman daripada keturunan bukan Melayu, warga Tionghoa. Mereka amat terkesan sangat-sangat kerana mereka tidak dapat menjalankan perniagaan. Sebagaimana kenyataan daripada calon yang saya jumpa semalam, dia kata mereka mengharapkan agar warga ataupun pelabur-pelabur dari Singapura datang ke Johor ini untuk melabur. Tetapi kalau kestabilan politik tidak disantuni di Johor, kalau di Johor kedudukan politiknya turumbang ambing, siapa nak datang? Dari segi logikanya saudara, kalau saudara ada wang berjuta-juta, nak melabur di negeri mana? Mestilah mencari negeri yang tentram, negeri yang dari segi politiknya stabil. Kalau sekejap bertukar, saudara jangan lupa seperti saya katakan, dalam masa sekali pangkah dapat 3 Perdana Menteri. Saya rasa orang gila apa lagi saudara.
Ini kan pula mereka pelabur-pelabur yang punya wang yang begitu banyak. Macam mana mereka nak melabur? Sebab itu saya merasakan rakyat Johor sudah faham bahawa yang penting pada mereka at the end of the day, perut kami nak diisi apa. Mereka tidak mahu lagi adanya pemimpin yang hanya melontarkan janji seribu mimpi. Mereka berjanji bulan dan bintang, diberi kuasa, hilang. Jadi pada sahabat saya, saudara Saluddin Ayub, jangan kecewa. Anda lontarkan isu rasuah, rakyat dah muak. Sebab rakyat Johor nak tahu apa perancangan. Berbeza dengan Datuk Asni. Dia menyatakan dia nak kestabilan politik sebab dia mahu menjadikan Johor ini sebagai peneraju ekonomi di negara ini sebagaimana di masa-masa yang lalu. Itu kena jelas. Saudara Rock Zaini, Papa Zaini minta kami nak PRU 15. Memang pun sepatutnya. Saudara, saya melihat saudara dalam keadaan kita suasana hari ini, kita politik ini bukan politiking. Politiking ini nak jatuhkan itu, nak jatuhkan orang ini. Tapi politik itu adalah apa yang anda acuan yang harus kita lakukan. Ya saudara. Jadi sebab itu saya haraplah kepada Datuk Saluddin Ayub, jangan kecewa. Yang rakyat nak tahu anda mewakili Parti Amanah yang telah pun diberi kesempatan 11 kerusi saudara pilihan raya yang lalu. Apa yang telah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat daripada Parti Amanah terhadap rakyat yang anda wakili. Malahan Datuk Saluddin Ayub sendiri adalah wakil Dewan Undangan Negeri. Apa yang dilontarkan, apa yang diperjuangkan. Jadi sekarang ini saya lihat apabila UMNO menurunkan calon-calon muda, mulalah mereka gersah dan gelisah saya. Dan cuma saya agak terperanjat. Memang ada penafian bila dinafikan kononnya ini ini edit lah, tip. Saya terperanjat sebenarnya sebab saya pun pada mula kurang yakin saya tentang satu video yang tular berdurasi 1.29 saat yang berselerak hari ini bagaimana pemimpin Parti Perubumi Bersatu PBM Tan Sri Muhyiddin hadir di satu majlis di Austin International Convention Center. Tiba-tiba dalam majlis itu ada pula tarian yang bertentangan dengan adab kita, yang bertentangan dengan moral kita. Jadi kalau benarlah insiden itu berlaku, kita nak tanyalah, anda bercakap soal moral, takkan hadir majlis begitu dihiasi dengan penari-penari yang separuh bogil. Tapi katanya edit, saya tak tahu. Mudah-mudahan biarlah benar-benar separuh benda itu diedit. Kalau tidak edit, saya rasa kita urut dada lah. Nak kata macam mana? Sebab itu saya kata jangan kita menunding jari kita ke muka orang sebab 3 jari itu kembali pada kita. Saudara saya Selamah Talib, saya pilih PS. Silakan, tak ada masalah saudara. Sebab saya katakan kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju saudara. Saya tak ada masalah pada saya anda nak pilih siapa. Cuma saya memberi pencerahan apa yang berlaku supaya anda faham. Kalau dalam Pakatan Harapan tu ada bersatu. Ya saudara, begitu juga ini PAS sebenarnya. Dan bagi saya dalam keadaan begitu anda pilih siapa sajalah. Tetapi ingat jangan hanya mereka menjanjikan janji 1000 mimpi. Ya saudara. Jadi cuma saya agak terkesan. Saya bersimpati sangat-sangat saya. Walaupun saya orang UMNO, tapi saya melihat bila ada berlaku kebejatan politik, saya turut bersimpati dengan sahabat kita, iaitu Kapten Bersara Najib Lip. Beliau mengatakan bahawa PAS telah membunuh karier politik beliau. Saya terkesan kerana Kapten Najib Lip ini adalah satu-satunya calon PAS yang memertabatkan maruah PAS supaya menang dalam pilihan raya yang lalu. Tapi kali ini beliau disingkirkan. Jadi menurutnya adalah satu kenyataan dalam sinar harian. Beliau menyatakan bahawa beliau hanya diberitahu bertanding di kawasan lain. Bukan di Simpang Regam, tapi dia kata dia akan dipindahkan bertanding di Dun Simpang Jeram. Itu pun 2 hari sebelum penamaan calon. Bagi saya itulah keadaan mereka. Langsung tidak mengenang budi beliau. Akhirnya Kapten Bersara Najib Lip, dia kata saya dulu menang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Pasir, maka tak apalah, dia kata kali ini menang ke kalah ke saya akan kekal bertanding di Dewan Undangan Negeri Bukit Pasir. Saya cuma bersimpati
pada beliau, begitulah natijahnya. Pimpinan dalam PAS, saya seolah-olah saya tidak mahu attack parti PAS, tapi saya katakan pimpinan mereka yang seolah-olah tak ada mengenang budi. Orang dah bagi parti PAS ni kemenangan, tapi calon itu disingkirkan. Ya, jadi begitu juga saudara, saya mendengar kesannya suara Pak Ali Akar Umbi. Semalam saya dah cakap, kemarin saya dah cakap, Ali Akar Umbi hari ini sudah menolak. Mereka tidak mahu dengan Perikatan Nasional. Yang mereka mahu adalah Muafakat Nasional. Sebab itu warga PAS di Akar Umbi dapatan saya. Saya ada surat saya. Saya dapat surat yang ditandatangani oleh saudara Muhammad Firdaus Misrun. Beliau menyatakan, sebagai ahli dan penyokong PAS dalam negeri Johor, katanya kami hanya mahukan Muafakat Nasional. Kami tidak mahu Perikatan Nasional. Kami percaya serta pasti, katanya, 99.99% ahli-ahli PAS Johor menolak Perikatan Nasional. Malah mereka percaya bahawa PAS bersama Perikatan Nasional, maka PAS akan menerima nasib yang sama seperti di Melaka. Zero. Koci relax saya. Dan kami sangat berharap, katanya, kalau ada ruang di kalangan pimpinan tertinggi PAS, kembalilah ke pangkal jalan. Masih belum terlewat lagi. Tetapi masih lagi nak tunjuk belang bahawa aku yang hebat, masuk gelanggang. Kalau masuk nak buat macam mana? Saudara Mak Rafi, dulu sekeluarga sekong BN, sekarang sekampung dah. InsyaAllah satu daerah nanti. Saya melihat bahawa keadaan ini, jadi warga PAS di Akar Umbi ni mereka amat kecewa. Jadi dia kata saudara Muhammad Firdaus, kami percaya kekalahan demi kekalahan akan dialami jika kita, beliau mewakili PAS, akan kita di bawah penguasaan Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional yang jelas kini ditolak oleh rakyat Johor. Saudara, ini bukan kenyataan saya, ini kenyataan daripada warga PAS. Mereka amat mengharapkan Muafakat Nasional, bukan Perikatan Nasional. Tapi PAS, itu saya kata lebay-lebay yang ada ke atas tu, mereka masih lagi berdegil. Dan inilah kita di bawah ni menyantuni sama kita, mereka di atas tunjuk belang. Sebab itu saya mengharapkan agar teman-teman daripada warga PAS di Peringkat Akar Umbi, kita sama-sama mengalirkan air mata, saudara. Kita menangis, kita bukan menangis itu kerana kesedihan, kita menangis gembira pada tanggal 14 September 2 tahun dahulu. Kita merayakan melihat wujudnya piagam Muafakat Nasional yang ditandatangani oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bersamaan dengan Tan Sri Hadi Awang. Kita menangis kerana kita melihat bahawa sengketa selama berpuluh tahun itu sudah berakhir. Tapi nampak gayanya lebay-lebay di atas tu mereka lebih seronok jika ada sengketa. Sebab itu mereka lebih menyantuni parti PBM. Bagi kita terpulang pada saudara. Timun di tangan anda, pisau di tangan anda. Buatlah keputusan. Cuma saya katakan jangan kita boikot pilihan raya ni kerana marah. Jadi kalau rasa marah sangat-sangat, berilah undi anda kepada calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Mudah saja bagi saya. Sebab mesti ditunjuk. Kadang-kadang pemimpin di atas ni kita kena tunjuk kita punya kuasa. Sebab tu saya katakan bahawa dalam politik ini kuasa suara rakyat adalah kuasa keramat. Kalau mereka cuba menafikan kuasa rakyat ini, tunggulah. Sebab rakyat dah marah. Saya tahu dalam perjalanan saya daripada Kuala Lumpur singgah di Melaka, saya jumpa dengan kawan-kawan, singgah di Pagu, saya singgah di Muar, saya pergi ke Keluang, saya berada di Sekijang, saya berada di Batu Pahat, saya berada di Parit Sulong, dan saya kini berada di Johor Bahru. Rata-rata teman-teman menyatakan jadi sebab itu saudara Fadli Zulkifli, simpatilah sikit dengan Akar Umbi. Ini yang saya sedih. Saya bukan nak serang parti PAS, tidak saudara. Tapi saya sedih melihat teman-teman yang waktu kita menyantuni Muafakat Nasional dengan derayan air mata. Warga PAS datang dari seluruh negara. Mereka bukan ada kerajaan, mereka mengeluarkan wang sendiri, wang poket sendiri. Dan mereka, saya ingat lagi, mereka tidur dalam hall ataupun dewan yang dia ada di sebelah pusat dagangan putera tu, tidur ramai-ramai saudara. Mungkin waktu itu tak ada kluster lah, kalau tidak kluster PAS lah jadinya saudara.
Jadi dalam keadaan begitu, mereka sanggup berkorban, datang dari jauh untuk meraihkan dan melihat sendiri peristiwa yang dianggap sebagai sejarah bagi warga bangsa kita. Tetapi akhirnya, kebahagiaan, kegembiraan, air mata yang dititiskan oleh warga PAS dan warga UMNO akan umbi dipandang sia-sia oleh mereka, saudara. Jadi keadaannya, saudara, sebab itu menurut saudara Muhammad Firdaus, beliau dari Batu Pahat, Johor, artinya mereka tidak lagi menerima keadaan Perikatan Nasional, saudara. Dan saudara, hari ini juga kita dapat menyaksikan di laman sosial, warga-warga PAS di seluruh Johor juga sudah menyatakan, memperlihatkan amarah mereka setelah mereka mengetahui bahawa PAS masih bersama dengan Perikatan Nasional. Saudara lihat sendiri, banner-banner diturunkan. Kalau saya lihat sendiri, mereka berkumpul seperti mengadakan unjuk rasa, menzahirkan perasaan kecewa yang amat sangat. Saudara Lim Chong Chin, Tan Sri Muhyiddin from Johor untuk bangsa Johor. Benar. Bagaimana dengan Datuk Asni? Datuk Asni juga anak jati Johor. Jadi yang datang sini untuk membantu apa semua, macam Datuk Seri Najib datang, daripada Datuk Zaid datang, kita dari Kuala Lumpur datang untuk membantu saudara Lim Chong Chin. Saudara, itu saya katakan, kalau kita nak buatkan isu, nak jadikan isu, biarlah isu yang benar-benar mantap, saudara. Dan hari ini, saudara, saya juga agak terkesan. Akhirnya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa tiada lagi kerjasama kita dengan PAS dalam muafakat nasional. Artinya muafakat nasional is dead. Full stop, kita tak usah bercara lagi soal muafakat nasional, dan kita santunilah apa yang ada di peringkat bawah. Selama ini kita boleh berbaik-baik, kita teruskanlah muafakat kita. Biar kita tunjuk kepada pemimpin di atas, anda tidak mahu dengan muafakat nasional, kami peringkat bawah akan menunjukkan kuasa kami. Kami adalah pemegang suara rakyat, kuasa keramat. Ajar cukup-cukup mereka. Ini saya seru pada teman-teman warga PAS di negeri Johor khususnya. Saya, satu benda yang amat memeranjatkan saya sejak semalam, kemarin, 2-3 hari lepas adalah benda yang tular. Saya amat terkejut apabila tentang bagaimana minit mesyuarat ahli lembaga pengarah bank, Maybank dan 1MDB. Saya pada 12 Mac 2012 dihadiri oleh dua orang yang kita tak jangka. Tiba-tiba terpancur nama Menteri Kewangan Tengku Zafrul dan Datuk Muhammad Nazlan, hakim yang menjadi hakim kepada kes SRC. Artinya beliau ada dalam urusan pinjaman dan sebagainya. Saya tidak mau menuduh, saudara, kerana pinjaman berhubung dengan YNDB ini dibuat pada tahun 2012. Jadi masa itu General Counsel bagi YNDB adalah Jasmine Low. Kemudian itu proksi kepada John Low. Jadi kita melihat bagaimana Datuk Nazlan boleh tidak menjelaskan bahawa saya adalah orang yang terlibat dalam isu tentang SRC dan government sec ni. Sepatutnya dia buat declare sebelum jadi pengadil, ataupun dia kata okey, saya tak boleh jadi hakim, maka saya tarik diri. Sepatutnya begitu. Tapi beliau menjadikan hakim dan menjatuhkan hukuman yang kita terkejut. Saya tidak mau campur urusan mahkamah, tapi kita lihat bila ada isu yang begini, masalah Goldman Sachs lah, cerita dengan adanya Tengku Zafrul dan sebagainya, ini menimbulkan keraguan rakyat. Saya lihat, sebab itu saya katakan bahawa pembicaraan ataupun isu YNDB ini sedikit demi sedikit sudah mula terungkap sedikit demi sedikit. Akhirnya banyak cerita. Sebab itu saya katakan kita harus menanti dengan penuh kesabaran. Cuma saya harap kita jangan mendahului undang-undang, jangan terus tuduh itu dan ini. Biarlah orang menuduh itu dan ini kepada Datuk Seri Najib. Pulang, saya tak marah. Tapi anda tunggulah apa akibatnya nanti. Sebenarnya, saudara, kenapa? Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa Tun Dr. Mahathir bangkit daripada hospital, masuk lagi ke gelanggang, terus menyerang, membogilkan pemimpin UMNO dengan macam-macam tuduhan dan sebagainya. Kenapa? Perlu timbul persoalan. Apakah benar-benar beliau mahu menyantuni politik negara ini, mahu UMNO dihapuskan secara total?
Apakah beliau merasakan bahawa dirinya masih berkelayakan untuk kembali berkuasa? Apakah beliau mahu anaknya itu Mukhriz menjadi calon Perdana Menteri masa depan? Bagi saya itu semua bukan. Nahi, kami nahi. Yang ketakutan Dr. Mahathir bagi saya adalah seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa, maka pastilah pimpinan ini akan membogilkan apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir bersama dengan kroni-kroninya. Kita dapat melihat sekarang sepanjang musim kempen di pilihan raya negeri Melaka, sekarang ni pilihan raya di Johor, saudara, dan akan datang kalau ada pilihan raya umum, semua ini akan terdedah. Inilah yang memberi ketakutan pada Dr. Mahathir. Kalau bila Barisan Nasional kembali berkuasa, dirinya akan dibogilkan. Sebab itu dia kata orang UMNO nya ataupun rakyat, walaupun dah dibogilkan, kalau Najib bogil pun mereka tetap nak bersalam, nak cium tangan. Bukan itu sebenarnya, saudara. Yang ketakutan Datuk Dr. Mahathir, seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa, tentulah dirinya dan kroni-kroninya tidak akan selamat. Kita warga cinta damai. Kita warga cinta damai, kita nak melihat rule of law. Kalau tak betul, tetap tak betul. Siapa yang benar, tetap benar. Kalau keadaan ini dilihat percaturan politik Dr. Mahathir yang sebegitu, kita tidak akan membela. Cuma saya yakinlah seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa, kita tidak akan melakukan tindakan yang sebegitu drastik, saudara. Kita ada Tuan Madinah, UMNO dari dulu lagi. Kita tidak menafikan ada pemimpin-pemimpin yang tak betul. Saudara Lim Chong Chin, kenapa bukan sekarang? Nak buat macam sekarang, mana ada kuasa yang ada pada Datuk Ismail Sabri pun dalam keadaan yang ciput. Jadi sebab itu saya setuju dengan Khairul Saleh, pilihan raya negeri Johor merupakan titik tolak penerimaan rakyat terhadap Barisan Nasional. Itu yang benar. Ini yang menjadi ketakutan. Kalau Barisan Nasional kembali berkuasa, mereka yang melakukan onar, mereka yang selama ini yang kita tak nampak. Sebab itu, saudara, jangan lupa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di Parlimen, beliau mendedahkan tentang Pandora Papers, ini pasti akan dibuka. Saya yakin. Kita pun menuntut supaya siapa yang membawa duit dari negara kita keluar negara ini perlu membawa balik. Kita tak mahu wang negara kita ini disimpan di luar negara. Itu caranya. Saudara L Service Absorber, kalau UMNO menang P15 ini, siasat sang ketua dan anak-anaknya Datuk. Saya dah katakan sebab itulah dia amat bimbang UMNO kembali berkuasa. Sebab itu dia merasakan kalau di Johor ini UMNO Barisan Nasional menang besar, ini merupakan satu situasi yang meletakkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya PRU 15 nanti. Ini yang ketakutan dia. Sebab itu dia tuduh macam-macam. So, Saudara Zack Nasir, itu persepsi itu. Jangan itu, tak baik. Saya menyatakan bahawa bagi saya, pandangan saya, kita mesti bersetuju, tak bersetuju. Okey, saudara. Pandangan saudara, Saudara Lim Chong Chin, Dr. Mahathir sekarang pun tak ada kuasa. Ya, kita tahu. Tapi bila ada kuasa nanti, kena dibuka balik. Kena dibuka. Jadi Saudara Fauzi Ismail tak sabar tunggu PRU 15. Saudara Mahanu Haji Ahmad, aku bukan kerja duit atau kuasa, tapi demi maruah diri dan keluarga. Wallahu apa ni panggil wallahu alam bisawab. Dia kena sebut betul. Sebab itu saudara, saya tak mau berani cakap bahasa Arab. Datuk Fauzi, Datuk KJ turun Johor, apa pendapat Datuk? Bagi saya, lagi dia turun, lagi menyusahkan UMNO lah. Itu yang saya lihat lah. Dia turun ke sini tidak membantu lah, buat korang marah lagi lah. Tak datang pun lebih baik. Tapi kita harus bersangka baik, saudara, ya. Biarlah datang nak tolong dan sebagainya. Saya merasakan bahawa dalam keadaan sekarang ni banyak orang bertanya dengan saya, kenapa Tok Mat begitu konsisten untuk meminta pilihan raya umum diadakan, sehingga kan beliau disanggah oleh ahli parlimen daripada Pasir Salak. Dia kata ada orang menekan. Tok Mat kata dia bukan menekan, dia kata kalau boleh dia adakan pilihan raya. Kerana jadi kita kena faham
bahawa maksud Timbalan Presiden UMNO ini, kita nak selesaikan masalah negara kita ni. Dah cukup, dah letih dah. Rakyat dah sebenarnya dah letih. Saudara dah letih, saya juga letih. Sabar malam, saya lebih suka kalau boleh tiap-tiap malam kita memberi pencerahan tentang ekonomi negara, tentang macam mana peluang-peluang. Tidak lagi kita bercakap soal EPF, tak mau lagi kita nak bercakap, biar kita bercakap benda-benda yang indah-indah. Tapi sekarang ni nak buat macam mana? Saudara AZ Saad, penyamun dan perompak wang negara adalah sang ketua. Saudara, saya tak mau menuduh. Saudara, jangan kita tuduh begitu. Sebab kita ada rule of law, biarlah pihak berkuasa mengambil tindakan. Kita jangan terus menuduh, tak baik, saudara. Saya lebih suka okey, saudara mempunyai syak dakwa sangka. Saudara boleh katakan saudara syak dan saudara merasakan bahawa berkemungkinan sang ketua tu dia adalah melakukan kesilapan. Boleh begitu. Tapi kalau kita terus tuduh sebagai rompak, penyamun macam mana dia tuduh Najib, bagi saya itu bukan caranya. Saya kalau dia tak bogil Najib, BN pula yang membogilkan. Bagi saya lah sekarang ni kita berada di persimpangan tentang kemanusiaan. Saya melihat hari ini dunia politik kita ni semakin jijik dan semakin jelek. Dan ini sebenarnya sesuatu yang agak merunsingkan bagi saya lah. Sebab anak-anak muda sekarang ni dah boleh jadi pengundi, berusia 18 tahun. Apakah kita menghidangkan satu legasi politik di mana anak-anak muda bercakap benda-benda yang pelik-pelik? Dan kita jangan marah kalau anak-anak muda nanti dia bercakap kurang sopan. Kita jangan salahkan anak muda, kerana mereka yang tua-tua yang sedang berebut kuasa ini melontarkan kata-kata yang membuatkan orang tak menyangka inikah cara politik Melayu. Anak-anak muda ini akan terikut-ikut. Mereka sebenarnya kita bimbing. Sebab saya katakan bahawa yang tua menyayangi yang muda. Patutnya kita bimbing mereka untuk mengadun politik ini dengan cara yang berhemah. Bukan maki hamun, bukan tuduh menuduh, bukan bogil membogil, bukan cerita yang dalam kain. Sebab itu saudara, banyak orang cerita dengan saya macam-macam berhubung kes Tan Sri Muhyiddin. Saya tak mau sentuh. Sebab itu bukan cara kita berpolitik. Yang kita kita mahu, sebab itu saudara dengarlah. Saban hari, insya-Allah besok saya akan cari lagi calon-calon wakil rakyat. Dia harus berjanji bahawa mereka menawarkan diri sebagai wakil rakyat tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk berjuang demi rakyat. Sebab itu saya minta dia melakukan aku janji. Sebab senang kita nak ikut dia nanti. Hari ini sebenarnya saudara, saya melihat secara berterus terang, saya katakan bahawa dunia politik kita hari ini terlalu jijik, terlalu kotor dan amat tidak patut apabila pimpinan mengalihkan kegagalan mereka memimpin kepada isu-isu yang bagi saya lah isu peribadi. Kita nak tahu apa dah jadi dengan mata wang kita yang mengelongsor begitu teruk. Kita nak tahu bagaimana harga barang makanan di pasaran begitu tinggi. Rakyat dah tak mampu. Kita nak tahu kenapa pengeluaran wang simpanan pekerja yang bukan wang kerajaan tapi milik rakyat tidak diizinkan pengeluaran. Kita nak tahu. Jadi kenapa dialihkan pada isu-isu politik yang bukan-bukan? Kita nak tahu apa pembangunan yang harus dibangunkan pada anak-anak kita. Tentang universiti. Bagaimana anak-anak kita yang keluar daripada pusat pengajian tinggi? Apakah kita masih lagi nak biarkan mereka menjadi pemandu pengantar makanan Grab? Akhirnya tergolek tepi jalan. Bila musim hujan, saya amat sedih bila baca tengok ada kiriman kawan-kawan anak muda kita jatuh motor saat mereka menjalankan tugas mencari rezeki. Sedangkan mereka latar belakangnya bukan sembarangan. They are not ordinary. Mereka keluar dari Menara Gading. Kita dah didik mereka dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya kerana tidak ada peluang pekerjaan. Nak hidup. Ini yang harusnya disantuni oleh pemimpin. Saya tak kisahlah anda daripada UMNO ke, daripada PAS ke, daripada PBM ke, saat anda berada di anjung kuasa, kehidupan rakyat mesti disantuni. Don't make fool of the public. Don't make fool of the people. Anda kaya raya, gaji anda besar. Tiap-tiap bulan dapat ambil plastik cucuk ke dinding, keluar beribu-ribu. Rakyat menderita. Pergi ke pasar, harga barang mahal. Malahan macam saya dapat dapatan saya, Teluk Intan pun sekarang ni sayur-sayur dah tak ada. Jadi pengeluaran hasil negara kita macam mana? Ke mana kita nak bawa? Ke mana hala tuju negara?
Jangan kita terus berpolitik. Letihlah. Saya bersimpati dengan rakyat yang amat letih. Letih mendengar kerenah dan cerita politik yang tidak menentu. Tak habis-habis ceritanya. Kalau dengar keluar daripada mulut Tan Sri Muhyiddin, lain tak ada. Kleptokrat, Kepandu mengatakan perompak, penyangun, UMNO parti kelongkang. Kita tak kata pun parti PBM itu parti kelongkang. Kita tahu matlamatnya nak membunuh UMNO, kita tahu. Tapi kita tak pun menyanggah yang bukan-bukan. Kalau keluar pula daripada mulut Dr. Mahathir, lain tak ada. Ratibnya Najib. Apakah ini cukup untuk mengenyangkan perut rakyat? Apakah ini merupakan jaminan untuk rakyat ada pekerjaan? Apakah dengan meratib nama Najib, rakyat benci pada Najib? Maka pilihan raya di Johor ini, orang tak pilih Najib. Najib tak bertanding di Johor. Nak ratib buat apa? Rakyat Johor nak tahu apa yang kamu sediakan. Ni ratib. Datuk Zahid pernah jumpa saya, minta dia ni. Biarlah mahkamah menentukan. Kenapa kita nak mendahului mahkamah? Lepas tu ratib pula Najib. Saya lihat lagi kamu ratib Najib pertama sayang rakyat. Dah marah pula, akhirnya tuduh rakyat ramai-ramai tu nak tengok Datuk Najib dari dekat, nak tengok wajah perompak. Apakah ini laluan unjuran politik yang cuba diutarakan pada rakyat? Saudara, saya haraplah supaya pemimpin tidak mengutarakan persoalan-persoalan yang remeh, yang berkali-kali saya katakan rakyat nak tahu. Masalah sekarang ni tuntutan rakyat. Pertama sekali contoh mereka yang bekerja, kita hendakkan gaji minima sekurang-kurangnya 1,500 sebulan, kerana dalam keadaan suasana hari ini ekonomi yang begitu teruk. Dah pula tak boleh nak diadakan lah, nanti menekan majikan lah. Maka nanti orang kata kerajaan ni zalim dan sebagainya terhadap syarikat-syarikat. Dah minta gaji 1,500 saja. Maka KPAC pun tak bersetuju, Persatuan Pertubuhan Pemerintah bersetuju. Ini apa hal ni? Mereka tidak ada lagi simpati pada rakyat. Tidak ada lagi rasa kasih dan sayang pada rakyat. Yang mereka tahu, dia menagih. Mereka menagih undi daripada rakyat. Mereka hendakkan rakyat percaya pada mereka. Mereka mahu rakyat mengangkat mereka sebagai pemimpin. Akhirnya apa yang mereka lakukan pada rakyat? Apa pulangan yang rakyat dapat? Rakyat got nothing. Yang rakyat dapat adalah penderitaan demi penderitaan. Mereka dijeruk hati dan perasaannya. Dan pemimpin senang lenang. Sebab itu saya kadang-kadang melihat pemimpin datang ramai apa semua, saya menyampah. Kadang-kadang saya rasa benci pada mereka ini yang banyak melakukan kepura-puraan. Kita harus, dah saat kamu berkuasa, buatlah apa yang patut untuk rakyat. Kalau rakyat itu dalam keadaan yang sukar, cari jalan. Rakyat bukan peminta sedekah. Kita bukan, we are not a beggars lah. Kita bukan pengemis. Saya tidak bersetuju warga kita menjadi pengemis di bumi yang merdeka ini. Ini bumi kita, bumi yang makmur, punya keuangan yang cukup besar, penghasilan bumi yang banyak. Tapi kenapa rakyat masih lagi menagih simpati itu dan ini? Saya cakap terus terang, sebab itu saya berjumpa dengan calon-calon khususnya daripada Barisan Nasional. Saya minta mereka berjanji bahawa kali ini anda tidak mengulangi apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Cukup-cukup dah. Rakyat tertib terpedaya. Bila nak kempen saja cari rakyat. Bila dah menang dilupakan rakyat. Apa? Anda ingat rakyat ini tempat anda melabur janji. Lepas itu anda mendapat pulangan yang begitu besar. Jangan main-main dengan rakyat. Saya benci kalau pemimpin yang bercakap pumpang-pumpang tapi hasil tak ada. Kalau kita dah berkuasa nanti nak hapuskan tol. Sedangkan mereka tahu tol tak boleh dihapuskan. Kesan daripada perjanjian yang dibuat era Tun Dr. Mahathir. Berpuluh tahun. Kalau kita nak hapuskan tol, kerajaan kena bayar berpuluh bilion pula kepada pemilik konsesi tol ini. Ini rakyat tak tahu. Perlu didedahkan saudara. Kita tak mahu lagi melihat gelodak politik yang sebegini. Kemudian bila kita tengok mata wang kita terus merosot. Kenapa? Sebab kita tidak mempunyai simpanan yang banyak. Kita berbeza dengan negara Singapura sebelah saja. Negara Singapura menerima banyak orang simpan duit dalam bank dia. Sebab itu dia punya kekuatan ekonomi dia, kekuatan keuangan dia tu, mata wangnya nilainya tinggi. Kita terus mengelonsor. Begitu juga kenapa orang banyak melabur di Indonesia. Kerana hari ini
orang sudah melihat, pelabur-pelabur sudah melihat di Indonesia ada kestabilan politik. Soal rasuah terjadi di mana-mana sekarang. Tak payahlah nak dilaungkan kita anti rasuah. Selagi ada manusia, ada nafsu, pasti benda itu akan berlaku. Cuma kita tak mahu adanya pemimpin yang meletakkan kepentingan peribadi mereka. Ini yang kita perlu song-song habis-habisan. Kalau kita lihat pemimpin itu yang tak boleh pakai, kita tolak terus. Kita tak mahu lagi mereka bercakap retorika. Naik atas pentas, saya sokonglah kami sudah pun menandatangani bahawa mesti ada berintegriti. Integriti apa yang nak cakap? Kemudian saya, maaflah, saya cakap terus terang, bila saya dengar Tan Sri Muhyiddin berucap, saya geleng kepala. Saya geleng kepala bila dia kata soal integriti. Rakyat Johor tahu apa yang beliau lakukan sepanjang beliau menjadi Menteri Besar di Johor. Saudara, saya kemudian kita dengar mana parti lain, parti macam Pejuang. Pejuang pula ni hadir konon-kononnya lah bahawa calon-calon dudukan adalah calon-calon yang bebas rasuah. Habis calon-calon kita yang bertanding sekarang ni yang daripada pemuda ni rasuah. Jadi cakap kena betul lah. Kalau betul anda mahu memerangi rasuah dan sebagainya, sediakan setiap kawasan. Ini bahagian, tak ada cawangan pun tak ada. Anda nak bertanding, terus lomparkan tuduhan. Calon daripada Pejuang adalah calon yang tidak mengamalkan rasuah. Semua calon yang bertanding mesti bebas daripada rasuah. Kalau mereka terlibat dalam rasuah, mereka tak adalah dapat bertanding, akan diburu oleh penjaga rasuah. Jadi saya rasa, jadi isu rasuah ni bukan isu yang rakyat nak tahu apa Pejuang nak buat. Kamu datang ke Johor ni, apa warisan nak buat? Datang daripada Sabah ke sini bertanding, apa parti bangsa Malaysia nak buat? Kemudian macam muda, parti muda, saya cakap terus terang, anak-anak muda, saya kesian apabila mereka tidak matang dalam berpolitik. Muda kononnya mereka mau memimpin negeri Johor. Nak pimpin macam mana kalau kamu cuma ada 7 calon saja? Bertanding dengan 7 orang calon, itu pun bergaduh dengan Parti Keadilan. Setelah anda didodoi, didokong ataupun dipujuk, dirayu dan menjadi anak emas sekarang ni kepada parti DAP. Jadi mana kawasan yang PKR bertanding pun anda langgar. Sedangkan sepatutnya berundinglah anda dalam Pakatan Harapan. Akhirnya hari ini Pakatan Harapan pecah. Saya sebenarnya saya tak suka juga nak tengok parti-parti yang ini bertentangan dengan UMNO Barisan Nasional ini hancur berderai. Sebab kita nak mewujudkan check and balance. Kita dalam aroma demokrasi, kita perlu ada check and balance. Kita mesti ada juga parti pembangkang. Tapi kalau parti pembangkang yang kelang kabut, yang kerja lain tak ada, menuduh, kita tak mahu. Kita nak yang konstruktif, yang beri idea. Saya cakap terus terang, dalam keadaan begini saya kata kalau macam di parlimen, kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, okey, tak ada masalah pada saya. Sebab dia memperjuangkan soal-soal yang menyangkupi soal kehidupan rakyat. Kita perlu juga ada pembangkang yang sebegitu. Bukanlah kita nak jadi dominasinya, kita kontrol 100%. Itu nanti jadi absolute power, akhirnya absolute corrupt. Ini masalah. Jangan lupa itu semua. Saudara, jangan saudara Jat Selatan, jangan kita mewujudkan suasana begitu dalam perbalahan. Santuni dengan baik. Anda tak suka warga Parti Keadilan, kenapa? Dan anda suka keadilan, kenapa? Anda mahu Perikatan Nasional, kenapa? Anda sokong PBM, kenapa? Macam saya rasa kalau saya bersetuju dengan UMNO Barisan Nasional kerana calon-calon yang kita turun kali ini adalah calon-calon muka baru. Wajah-wajah baru yang akan kita serahkan kepimpinan negeri ini kepada mereka setelah kelak. Jadi saya sebagai orang tua, sebagai orang warga emas lah, usia dah 66 tahun, nanti orang kata kubur, kata mari, rumah kata pergi, saya tidak mahu melihat bumi saya ini, saya tak mahu lihat generasi saya, ketinggalan saya gini ni berada dalam kehidupan yang sukar sebagaimana yang pernah saya alami. Saya kalau mengharapkan agar hidup anak cucu kita nanti biarlah lebih selesa daripada kita, negeri kita makmur, penghasilan tinggi. Jangan kita mudah lupa atas segala rahmat ilahi. Sama-sama kita santuni bumi ini, sama-sama kita santuni negeri Johor ini khususnya dengan politik matang yang benar-benar mencari pemimpin. Sebab kita hari ini bukan memilih hantar,
kita memilih padi di antara padi. Kita mencari yang terbaik di kalangan mereka yang baik-baik. Sebab itu saya katakan saudara, jangan kita maki hamun. Jadi apa, jangan kita kutuk orang itu, tak baik saudara. Sebab kita juga akan berada di alam yang sana nanti. Hidup ini pun tak banyak pun pahala yang kita buat. Kumpulkanlah sahabat-sahabat agar mereka juga turut mendoakan ketiadaan kita nanti. Macam tu juga saudara, bila kita tengok Dr. Mahathir sakit, kita doakan dia segera sembuh. Apabila saya dengar orang ni sakit, kita doakan mereka sembuh. Supaya kita menyantuni politik secara matang, kita gegarkan politik ini, biar matlamatnya adalah untuk rakyat. Jangan dikesampingkan rakyat, jangan dijadikan rakyat ini sebagai titian kepada mereka untuk mengejar, untuk menjadi orang berkuasa dan mencari kekayaan. Rakyat adalah segala-galanya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih.